Raza, inilah Pulau Suluk. Pulau Suluk ini kita tidak dibenarkan naik ke atas pantai sana, sebab daripada penguat kuasa undang-undang, teman-teman sahabat tidak membenarkan kita menaiki Pulau Suluk. Setelah lebih kurang 15 menit menaiki bot dari Jesselton Point, akhirnya saya sampai di Pulau Suluk. Panglima Ali ini adalah ketua kampung di Pulau Suluk, dan beliau adalah orang yang terawal membuka Pulau Suluk. Dan beliau bekerja sebagai petani. Dia hanya menanam buah-buahan, kelapa, ubi kayu, dan hasil-hasil ini beliau akan bawa ke Jesselton untuk didagangkan. Dan beliau adalah seorang yang warak, imam kampung yang sangat dihormati oleh penduduk-penduduk di Pulau Suluk. Panglima ini kan selalu berjualan di Jesselton Point, jadi di situ dia mulai sedar dan nampak dengan kekejaman tentara Jepun. Bukan itu saja, tapi tentara Jepun juga mulai mengganggu Pulau Suluk. Jadi disitulah Panglima Ali mula menyertai gerila Kinabalu bersama-sama dengan Albert Koch. Panglima Ali ini adalah orang yang berada di barisan hadapan ketika peristiwa Double Ten. Tentara Jepun telah menyerang Pulau Suluk dan menangkap Panglima Ali bersama dengan 33 orang pengikutnya. Mereka ini dibawa ke Kinarut, disoal siasat dan disiksa. Beginilah keadaan Pulau Suluk yang tidak berpenghuni lagi. Dan menurut cerita-cerita orang tempatan, setelah Panglima Ali ditangkap dan dihukum bunuh oleh tentara-tentara Jepun, keluarga beliau dan juga penduduk-penduduk yang lain meninggalkan Pulau Suluk ini. Setelah peristiwa Double Ten, tentara Jepun datang ke sini untuk menangkap Panglima Ali, dan beliau diheret sejauh 1 kilometer menuju ke jeti dan kemudian diumban ke dalam kapal tentara Jepun. Walaupun Panglima Ali mati tidak bermakam dan pulau ini tidak berpenghuni lagi, namun pulau ini akan terus terpahat dalam sejarah karena telah melahirkan seorang pahlawan yang gagah berani berperang dengan tentara Jepun pada Perang Dunia Kedua. Saya sangat tersentuh sebab Panglima Ali tidak meninggalkan sebarang jejak untuk kita tatap hari ini. Pulau Suluk tidak berpenghuni dan makam beliau pun tidak ditemui. Ini semua sebab kekejaman Jepun. Kalau Panglima Ali ini masih hidup dan saya berpeluang untuk berjumpa dengan beliau, saya akan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata kepada beliau, karena keberanian, kejujuran, pengorbanan dan juga perjuangan beliau antara sebab berdirinya Bandaraya Kota Kinabalu hari ini. Aku tahu apa artinya, mungkin cinta yang dipinta hanya belum jawabannya dalam kata hati. Andai aku terus begini,
terus berputar. Andai aku berkesempatan, biar dunia semua tahu, ku ingin kamu. Andai aku terus begini, andai aku terus menanti, sampai bila akan ku tunggu. Sekarang saya berada di Tugu Peringatan Petagas dan disinilah pejuang-pejuang gerila Kinabalu dipancung beramai-ramai. Bersama saya ialah Kak Haida, beliau adalah kaki tangan lapangan Tugu Peringatan Petagas. Kak, di sini ada sedikit sumbangan hasil daripada basking saya, tidak begitu banyak tapi ikhlas dari hati saya. Jadi saya harap Kakak dapat terima lah. Terima kasih. Terima kasih Kak, karena telah menjaga tempat ini dengan baik. Sama-sama. Saya jalan dulu. Walaupun hanya bersenjatakan tombak dan parang saja, tapi Dr. Albert Koch dan juga pejuang-pejuang gerila Kinabalu telah berjaya menawan Jess Hilton dalam peristiwa Double Ten. Kejayaan ini memberi inspirasi kepada kita semua. Bukan senjata canggih yang menjadi ukuran untuk memenangi sesuatu peperangan, tetapi semangat juang yang tinggi dan ikhlas untuk mempertahankan tanah air kita. Kita jumpa lagi dalam Basking Negaraku. Bah, mari kita basking. Basking bersamaku, jejak sejarah dalam negara, berentasi